Bersua kembali dalam BIS Malaysia. Saudara, rekaan bangunan yang berkonsepkan mesra alam di negara membangun seperti Malaysia dianggap masih baru. Namun, usaha ke arah mengembangkan teknologi ini secara menyeluruh giat dijalankan bagi memastikan penyediaannya bermutu, murah dan mampu dimiliki rakyat. Di Malaysia, perkembangan teknologi sebegini semakin diberi penekanan dan seiring dengan dasar teknologi hijau negara. Bual BIS hari ini, kita bersama salah satu pemain utama dalam industri rekaan bangunan yang berkonsepkan mesra alam, Encik Azril Amir Jaafar, pengarah Veritas Design Group Senyap Berhad. Selamat datang, Encik Azril. Okay, terima kasih, Encik Amini. Okey, Encik Azril. Veritas Design Group Senyap Berhad ditubuhkan sejak 1987. Ya. Boleh ceritakan sedikit latar belakang Veritas? Okey, pertama sekali terima kasih kerana menyebut Veritas ataupun saya sebagai wakil Veritas ke program ini. Okey, Veritas merupakan satu jenama kumpulan syarikat yang provide design services. Kita bermula sebagai architect firm, Veritas Architects Senyap Berhad. Kemudian kita ada Veritas Interior, Veritas Interior Senyap Berhad, Veritas Landscape dan Veritas Contracts. Yang terbaru, Veritas Environment yang khusus memberi penekanan kepada teknologi hijau dan sebagainya. Buat masa ni, kita kekuatan staf seramai 270 orang dan kita sebenarnya multi national. We consider ourselves sebagai multinational company yang beroperasi di Kuala Lumpur kerana staf kita daripada 9 negara serata dunia sebenarnya. Okey. Yeah. Di sebalik pemilihan nama Veritas itu, apakah makna di sebalik nama Veritas? Okey, Veritas kalau dari segi bahasa, dia dari bahasa Latin sebenarnya. Bermakna truth ataupun kejujuran atau kita translate itu sebagai kejujuran. Dia sebenarnya satu inspirasi untuk kita untuk mencari kita translate dia into design dan yang paling penting kejujuran dalam kita punya praktis lah. Sebagai seorang arkitek, elemen ini sangat penting. Okey. Veritas sudah melangkah jauh ke seluruh dunia dalam bidang seni bina sehinggalah kiasan dalaman dan lanskap. Okey, boleh kongsikan sedikit, Encik Azril, apakah cabaran yang dihadapi oleh Veritas pada awal-awal tahun penubuhan Veritas itu sendiri? Okey. Veritas, alhamdulillah setakat ini kita telah ada, kita beroperasi di 6 buah negara, di Ho Chi Minh City, Vietnam, Mumbai, Melbourne. Recently kita buka office di Dammam, Arab Saudi, dan juga Amerika. Kita dah ada Veritas USA. Pada tahun sekitar pertengahan tahun 2000 kita quite aktif di Dubai sebenarnya. Dari segi cabaran cabaran masa mula-mula kita venture to overseas ni sebenarnya keyakinan. Sebab contohnya di Middle East mereka dah biasa dengan arkitek ataupun designer daripada Europe, US, dan bila dia tengok Malaysia ni dia kurang keyakinan sebab kita punya profil atau portfolio agak kurang terdedah di peringkat antarabangsa lah. Cabaran-cabaran lain ialah contohnya kalau kat Vietnam kita ada masalah bahasa. Dan sebenarnya setiap negara dia ada cabaran yang berbeza tau. Perbezaan time sebab kita kena adjust kita punya cara kerja according to dia punya zone masa dan budaya kerja yang berbeza lah sebenarnya. Sebenarnya kita dari segi ini kita kena fleksibel dan cepat ubahlah sebab dia punya situasi bisnes di luar negeri dia tak sama macam Malaysia. Malaysia quite relatively stable. Kalau negara dia perubahan dia agak pantas sebenarnya. Kalau berdasarkan penerangan Cik Azril tadi, kita perlu cepat berubah atau menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran kita. Baiklah, berdasarkan makluman tadi, banyak cawangan Veritas telah dibuka di luar negara, di Mumbai, di Melbourne dan juga di Timur Tengah. Apakah antara projek-projek mega yang boleh dikongsikan bersama dengan penonton BIS Malaysia hari ini? Antara projek-projek mega Veritas di dalam dan di luar negara. Okey, projek mega sebenarnya
kalau kita nak, saya translate mega ni sebagai projek yang signifikan lah sebenarnya. Dari segi sama ada daripada saiz ataupun daripada pendedahan kepada masyarakat. Kalau dalam negara kita baru siapkan Legoland Malaysia. I think tahun lepas baru dibuka, keluasan 28 hektar. And kita juga baru siapkan dalam lebih kurang dalam setahun atau 2 tahun lepas Menara Binjai, satu bangunan pejabat 35 tingkat. Sebenarnya dia bangunan pejabat. Kalau bangunan pejabat ingat apa yang meganya kan. Sebenarnya bangunan ini telah mendapat pengiktirafan sebagai the best sustainable building di Dubai Cityscape pada tahun lepas, mengalahkan satu bangunan yang direka oleh satu arkitek terkemuka di UK sebenarnya. So itu dari segi signifikasi dia. Kalau di luar negara, di Doha kita baru siap satu Doha International Airport Catering Facilities, catering building. So itu kita baru siap dalam tahun lepas juga. Selain daripada itu, kita ada 2 bangunan under construction sekarang di Business Bay Dubai. Business Bay ni kawasan yang ada Burj Khalifah, bangunan yang diutamakan untuk pembangunan Dubai sekarang. Salah satunya bangunan pejabat 35 tingkat yang memenangi CNBC Arabian Business Awards pada tahun 2008, tak silap saya. Itu antara anugerah-anugerah dan pengiktirafan yang dicapai oleh Veritas. Yes, alhamdulillah. Encik Azil, kalau kita dapat tengok industri pembinaan dan juga rekaan ini memerlukan satu pemikiran kreatif yang tinggi di kalangan pemainnya sendiri, di kalangan mereka yang terlibat secara langsung. Okey, apakah pandangan tuan perkembangan kreativiti di kalangan masyarakat tempatan pada ketika ini? Okey, kalau kita nak bandingkan masyarakat tempatan dan antarabangsa dari segi designer dan arkitek, sebenarnya kita standing ataupun saya boleh kata di setengah-setengah tempat ataupun di setengah-setengah sektor lebih baik daripada yang terdapat arkitek-arkitek luar negara. Sebagai contohnya, kita dah biasa dengan kerja yang dalam waktu yang suntuk, dan kita dah biasa dalam kerja dalam keadaan tertekan. Dan kita juga agak mempunyai pengalaman yang luas dalam pembinaan yang kompleks, projek-projek bercampur, mixed development yang kompleks. Dan kalau dibandingkan dengan, sebab kita ada banyak projek macam tu di Malaysia daripada tahun 80-an sehingga sekarang, dia punya supply of projects tu agak quite sustainable. Dan ya, saya rasa dari segi itu, dari segi kreativiti rakyat tempatan agak standing. Cuma masalah dia macam tadi, pendedahan. Dan masalah dari segi kita punya remuneration ataupun bayaran yang diterima oleh kita punya designer biasanya tak standing dengan even kalau kat Malaysia sendiri pun dia ada perbezaannya lah. Itu sesuatu yang the industry kena tengoklah untuk nak improve ataupun untuk menggalakkan designer tempatan berkarya ataupun untuk nak avoid brain drain. Sekarang ni banyak, kalau nak tengok lagi satu segi, ramai kita punya designer bekerja di firma-firma rekaan terkemuka dunia ataupun arkitek-arkitek firm yang terkemuka sebenarnya. Dan of course sebab bayaran dia orang agak sukar untuk dia orang nak patah balik ke Malaysia lah. Itu cabaran dalam industri yang kita perlu atasi lah. Adakah sebab bayaran yang dikatakan agak kurang, mungkin kurang memuaskan itu tadi, menyebabkan Veritas sekarang ni, Veritas mempelbagaikan ruang lingkup niaganya. Ada Veritas Interior Sdn Bhd yang bertanggungjawab bagi projek-projek rekaan dalaman. Ada Veritas Landscape Sdn Bhd bagi rekaan landscape. Dan sekarang ada Veritas Environment Sdn Bhd. Apakah Veritas Environment Sdn Bhd tu fungsinya? Okey, pertama sekali bukan sebagai bayaran lah, sebab kita
dari segi design sekumpulan Veritas Design Group sebagai satu kumpulan, kita sebenarnya nak provide comprehensive design services kepada klien. So klien kalau ada design, dia datang satu tempat, kita provide semua design services. Kita boleh provide Veritas interior design, landscape, analisa cost dan sebagainya. Okey, untuk Veritas Environment, sebab kita Veritas Environment ditubuhkan khusus untuk bagi perkhidmatan sustainable design ataupun memberi advice atau perundingan daripada sustainable design. Sebab industri bangunan atau pembinaan sebenarnya I think mengguna tenaga about 40% of the energy usage in the world lah. Okey, objektif utama kita nak achieve satu masyarakat yang aware pasal sustainable design ni, yang mana kita punya industri atau kita punya bangunan contohnya akan mengguna zero energy dan menghasilkan zero wastage ataupun zero emission jugalah akhirnya. Mungkin melalui recycle ataupun kita fahamkan keadaan cuaca sesebuah negara dan melalui approach tu. Basically Veritas Environment akan memberi option kepada klien macam mana nak menjimatkan tenaga, option ikut kemampuan dan ikut dia punya time return of investment lah. Sebab benda tu agak penting bila klien consider untuk green design ni. Okey, green design, kalau kita cakap pasal green design ni, pada pandangan tuan, apakah konsep rekaan hijau yang paling sesuai untuk negara kita seperti Malaysia ni, mengambil kira suhu, mengambil kira budaya hidup kita? Apakah rekaan yang paling sesuai? Okey, ni soalan ni agak susah sebenarnya. Okey, sebenarnya untuk nak nak reka bangunan atau nak design bangunan, sebenarnya untuk terutamanya green design ni, kita kena faham cuaca ya, macam Encik cakap tadi, kita kena faham cuaca dan cara hidup. Dia berkait rapat dengan budaya. Sebab masyarakat Malaysia sekarang ni dah kompleks. Kalau kita tengok mungkin 30 tahun dulu, mungkin kita boleh design bangunan yang lebih simple. Mungkin naturally ventilated building sesuai sangat pada masa tu. Tapi sekarang ni kita ada budaya kerja yang memerlukan kita pakai coat for example kan. So walaupun orang kata kalau design naturally ventilated building tu dia punya energy usage paling rendah, tapi sebenarnya kita tak boleh buat pada sesuatu bangunan. Okey, so yang paling penting kita kena faham apakah opportunity yang ada di Malaysia. Contohnya dari segi kita ada abundant of cahaya matahari, kita ada abundant of heat. Haba tu sebenarnya kita boleh turn into sesuatu yang memberi manfaat kepada bangunan. Kita ada juga air yang banyak kan. So berbalik kepada kita punya objektif sustainable design tadi yang gunakan zero energy, zero wastage, kita recycle waste semuanya. Kita boleh design bangunan ambil advantage perkara elemen-elemen yang saya sebutkan tadi lah. Contohnya kita recycle air. Dan satu contoh kita boleh recycle air, bangunan kita banyak ruang-ruang wuduk for example. Ruang-ruang wuduk tu air tu kita tak sebenarnya guna sabun ke apa untuk ambil wuduk. So air tu sebenarnya kita boleh recycle dengan semudahnya untuk siram pokok. Itu salah satu advantage. Sebenarnya dia skop dia luas. Kita kena tengok dia punya kegunaan bangunan dan juga constraint-constraint yang lain lah sebenarnya. Bagaimana pula dengan penerimaan pemain industri untuk konsep green building ini sendiri di Malaysia? Okey, dari segi awareness ataupun daripada kesedaran kesedaran pemain industri, pemaju-pemaju dan building owner sebenarnya agak tinggi lah. Sebab kita dengar benda ni selalu. Even banyak building material suppliers pun dia banyak promote material-material yang berkaitan dengan hijau ni. Cuma masalah sekarang ni bila kita tak ada statistics yang lengkap yang membuktikan dengan kita approach elemen-elemen hijau dalam bangunan ni,
dia punya klien akan dapat return of investment dalam masa yang cepat lah. So bila sebenarnya mula-mula semua orang excited nak buat bangunan hijau apa semua, tapi bila dia tengokkan cost, initial cost tu, dia fikir dua kali lah, dia agak reluctant sikit. Kosnya lebih tinggi daripada pembinaan konvensional ya? Yes, tapi dia sebab dia ikut tahap-tahap dia. Okey. Contohnya Green Building Index, GBI yang specifically design untuk climate ataupun cuaca Malaysia. Kita ada certified level, kita ada silver, gold, platinum dan sebagainya. Kalau kita just nak certify, kita boleh kata cost dia hanya peningkatan kos dalam 3%. Tapi kalau kita nak pergi ke the highest level platinum, dia boleh sehingga 8% hingga 9%. Okey. Yeah. Terima kasih Cik Azril kerana sudi bersama dengan BIS Malaysia pada hari ini dan diharapkan Veritas terus sukses dalam memartabatkan industri teknologi hijau di Malaysia. Baiklah, saudara, dengan bual BIS itu tadi, sekian dahulu BIS Malaysia petang ini. Salam hormat dari saya, Muhammad Hamidi Muhammad Saleh, mewakili kru BIS Malaysia hari ini. Teruskan menonton rancangan-rancangan menarik di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kita jumpa lagi.